Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan Kementerian Pendidikan memerlukan kepimpinan pegawai-pegawai yang berdedikasi, berfikiran bernas dan berpandangan jauh. Ini kerana titah Baginda, pendidikan sifatnya bukan beku tetapi dinamik. Kebawah Dulia Maha Mulia menekankan demikian pada keberangkatan tidak berjadual ke Kementerian Pendidikan di Berakas pagi tadi. Kebawah Dulia Maha Mulia dalam titah menggariskan Kementerian Pendidikan menangani dua bahagian aliran, iaitu bahagian pendidikan teras dan bahagian pendidikan tinggi dengan 14 buah jabatan dan unit di bawah pendidikan teras sementara 11 buah jabatan dan unit lagi di bawah pendidikan tinggi. Semua ini memerlukan kepimpinan pegawai-pegawai yang berdedikasi, berfikiran bernas dan berpandangan jauh. Kerana pendidikan sifatnya bukan beku tetapi dinamik. Jika kepimpinan jumud dan lebih menggemari pentadbiran bersantai, maka akan lemahlah pendidikan itu. Sebab itu, dalam menjalankan urus tadbir pendidikan, sangat diperlukan orang-orang yang mempunyai pribadi yang baik dan aktif, menggalas semua jenis kerja yang menjadi tanggungjawab. Termasuk jika ada keperluan, akan turun ke bawah menemui anak buah. Beta turut mengetahui perkara ini ada dilakukan oleh pihak atasan kementerian bagi melawat dan melihat-lihat keadaan sekolah-sekolah di seluruh negara. Lawatan juga termasuk mengadakan sesi dialog secara bersemuka dengan pemimpin-pemimpin sekolah. Cara ini memang bagus, tetapi ada kalanya tidak disukai oleh setengah pegawai dan kaki tangan kerana pihak atasan itu sering-sering menegur secara terbuka. Namun sebilangan yang lain pula mengambil positif teguran-teguran tersebut dengan menganggapnya sebagai mampu untuk membuka minda memperbaiki keadaan. Dalam titah, Kebawah Dulia Maha Mulia menghargai kepimpinan yang telus dan sikap pemedulian yang tinggi. Sebarang isu yang berbangkit titah Baginda memang wajar dilihat dengan teliti untuk mendapat fakta yang betul bagi menyokong apa jua keputusan yang akan diambil. Beta juga mengetahui banyak lawatan-lawatan seperti ini dilakukan secara tertutup tanpa liputan media massa. Ini juga boleh dilihat sebagai bagus kerana dengan serbi-serbi ada liputan, mungkin saja tujuannya untuk menunjuk-nunjuk sekalipun yang diliput itu hanya perkara yang kurang atau tidak penting. Beta selamanya menghargai kepimpinan yang telus dan sikap pemedulian yang tinggi. Sebarang isu yang berbangkit memang wajar dilihat dengan teliti untuk mendapatkan fakta yang betul bagi menyokong mana-mana jua keputusan yang akan diambil. Jadi janganlah rimas kalau ada ketua yang bersikap seperti ini. Kebawah Dulia Maha Mulia seterusnya bertitah menegaskan perkara yang patut dielakkan ialah jika pegawai atasan yang hanya pandai untuk menekan pegawai-pegawai bawahan bagi memenuhi kehendak atau kemahuan atau dengan cara yang licik menanam pengaruh kepada pegawai-pegawai melalui amalan-amalan kronisme. Kerana dengan etika yang buruk seperti ini, macam-macam perkara boleh berlaku. Seperti contohnya, jika ketua mewakilkan seseorang
untuk menghadiri satu-satu mesyuarat atau sisi lawatan kerja, tetapi pegawai yang diwakilkan itu gagal untuk memberikan maklum balas kepada ketua tentang apa-apa yang berbangkit dari mesyuarat atau lawatan yang dihadirinya. Jika ini benar berlaku, bererti satu penggelapan telah dibuat yang menyalahi disiplin kerja berpasukan atau pemisungan membelakangi ketua. Jika cara ini menjadi tradisi, niscaya kepincangan-kepincangan yang tidak diingini akan melanda kementerian seperti jentera pentadbiran akan boleh saja terganggu atau tidak lancar dan seumpamanya. Dalam titah, ke bawah Duli Yang Maha Mulia membangkitkan persoalan mengenai perancangan-perancangan Kementerian Pendidikan untuk mencapai wawasan Brunei 2035. Di sebalik terdapat banyak isu yang perlu dilihat secara bersama-sama untuk dikaji dan ditangani. Baginda juga menyentuh mengenai berlakunya kepincangan dalam sistem pendidikan negara SPN. Mengenai sistem pendidikan negara SPN, apakah sudah ada sebarang rancangan atau pemikiran untuk mengkaji semua dan memperbaikinya berdasarkan sistem ini merupakan duplikasi sistem pendidikan orang lain. Di bawah sistem yang ada ini boleh dianggap ada berlaku kepincangan yang mana penuntut hanya perlu mencapai peratus kedatangan untuk naik kelas walaupun markah peperiksaan sangat rendah atau gagal. Semasa Expo Pengajian Tinggi sekitar awal bulan Februari 2020 ada didapati dari kalangan penuntut yang masih lemah atau tidak lancar membaca dan bahkan tidak faham mengenai mata pelajaran yang pernah diajarkan. Kepincangan lain jika berlaku iaitu seperti memberikan pengecualian pada mana-mana pihak untuk tidak mengikut atau memakainya sedang di dalam sekolah atau pusat pengajian itu ada orang Brunei anak tempatan belajar di dalamnya. Selain itu, sejauh manakah juga didapati sistem ini mampu untuk menerapkan civic dan etika MIB di kalangan penuntut-penuntut sekolah rendah dan menengah. Adakah mata-mata pelajaran MIB masa ini sudah mencukupi untuk memberikan kesedaran sivik? Tidak diragukan lagi, perkara ini juga memerlukan kajian. Bertitah mengenai perubahan tempoh pembayaran balik skim bantuan pinjaman pendidikan SBPP, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menyarankan supaya peraturan tersebut diteliti dengan lebih mendalam. Mengenai skim bantuan pinjaman pendidikan SBPP, terdapat laporan pada Julai 2018 mengenai perubahan tempoh pembayaran balik SBPP. Sebelum ini, pembayaran balik skim hanya akan dibuat setelah menerima mula bekerja. Tetapi pada ketika ini, Kementerian Pendidikan dikatakan telah mengeluarkan arahan baru untuk menerima skim dikehendaki membayar semula pinjaman bermula pada tarikh menerima sijil ijazah dengan dikenakan juga interest sebanyak 3%. Beta mahu supaya peraturan ini juga diteliti lagi dengan lebih mendalam.
Ada juga sikap pilih kasih atau unsur kronisme telah dan sedang berlaku dalam pemilihan penjawat bagi jawatan-jawatan kanan di dalam kementerian. Jika benar ini berlaku, sayugia ianya mesti dihentikan. Kebawah Duli Mahamulia juga bertitah menyentuh mengenai projek International School Leaders ISL yang dikhabarkan pencapaian sekolah-sekolah di bawah projek tersebut belum dapat dibanggakan. Mengenai projek International School Leaders ISL, baik juga ditinjau-tinjau kerana ada khabar sekolah-sekolah yang dipimpin oleh ISL seperti sekolah sukan, sekolah menengah masin dan sekolah rendah pusar ulang belum dapat dibanggakan pencapaiannya. Sekalipun pemimpin yang dianggap mempunyai kepakaran sering-sering memberikan tekanan berlebihan kepada guru-guru tempatan dengan projek-projek baru. Beta berpendapat segala jenis projek, sama ada lama ataupun baru, semua itu mustahak untuk dikenal pasti adakah ia menepati nilai-nilai etika dan semangat MIB. Isu sekolah memang mencabar. Kerana itu ia perlu diberikan penumpuan istimewa mengenai ketidakmampuan unit pendidikan khas untuk menangani keramaian murid. Baginda bertitah menekankan isu tersebut memerlukan tindakan cepat. Unit pendidikan khas UPK dikatakan tidak mampu untuk menangani keramaian murid-murid yang saban tahun meningkat atau bertambah, sehingga ada terdapat sebilangan murid dimasukkan atau ditumpangkan ke dalam kelas-kelas biasa sekolah-sekolah di daerah Tutong kerana pusat pembelajaran khas telah penuh, sedang sekolah-sekolah rendah yang berkenaan itu juga tidak mempunyai guru-guru pendidikan khas yang sekaligus menyukarkan bagi guru-guru biasa untuk mengajar murid-murid berkeperluan khas. Bahkan jumlah guru-guru di bawah UPK sendiri juga adalah kurang, tetapi tidak dapat menampung keramaian murid-murid. Kalaulah perkara ini benar, maka setentunya memerlukan tindakan yang cepat. Kebawah Duli Mahamulia dalam titah juga menyentuh mengenai program-program pendidikan yang memerlukan supaya lebih dipantau kerana didapati beberapa program itu mengalami kepincangannya seperti program MISC Learning Lab. Titah Baginda, pejabat bagi program berkenaan telah dikosongkan, memberikan gambaran berlakunya kepincangan dalam melaksanakannya. Program Whole School ICT Development WSID dalam masa berlaku penularan wabak coronavirus. Di bawah program ini masih terdapat kesukaran menyampaikan pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu ini juga memerlukan pemerhatian. Program Model School, inisiatif ini telah ditutup atau diberhenti sekalipun ia dikatakan salah satu inisiatif di bawah sistem pendidikan negara abad 21, SPN 21. Mengapa? Program PAAKS ICT Certifications, maklumat profiling peserta dikatakan tidak dapat digunakan, bahkan tidak ada dalam simpanan kementerian.
Dalam titah, baginda menekankan perlunya kajian dibuat untuk mengenal pasti sama ada beberapa projek dan program memberi impak positif atau hanya menambahkan lagi beban tugas para guru. Program Guru-Guru Perkhidmatan CFBT, Center for British Teachers. Dikatakan setakat ini, keputusan pelajar masih belum dapat dibanggakan. Maka ia juga memerlukan perhatian. Terdapat beberapa projek dan program bagi meningkatkan mutu pembelajaran dan pentadbiran telah diperkenalkan oleh kementerian. Antara projek Integrated National Education Information System INEIS, Literacy Numeracy Coaching Program LNCP, dan School Based Assessment SBA. Beta ingin tahu, adakah projek dan program ini memberi impak yang positif atau hanya menambahkan lagi beban tugas para guru atau pengajar. Perkara ini juga perlu dikaji. Baginda seterusnya bertitah mempersoalkan bilakah lagi masanya untuk Universiti Brunei Darussalam UBD mentadbir sendiri hal ehwal pendidikan tanpa bergantung pada pihak luar. Satu diingat, perkara dasar dan sistem serta lain-lain yang mana berasaskan umur kemerdekaan negara Brunei Darussalam telah memasuki ambang dewasanya, dan demikian juga pusat pengajian kita UBD pada khususnya sudah hampir menyama umur kemerdekaan. Maka apakah belum lagi masanya untuk ia berdikari, menguruskan dirinya sendiri, mentadbir hal ehwal pendidikan tanpa turut bergantung kepada mana-mana pihak dari luar Brunei. Setakat inilah sahaja, namun bukan bererti ini saja yang permasalahan yang perlu diperhatikan. Pada keberangkatan tidak berjadual ke Kementerian Pendidikan, Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan melawat beberapa bahagian kementerian berkenaan. Antara jabatan yang mula-mula Kebawah Dulia Maha Mulia lawati ialah Jabatan Perkembangan Kurikulum yang menempatkan unit sains, unit penerbitan, unit teknologi maklumat, unit seni kreatif dan teknologi dan unit vokasional dan teknikal. Dengan visi pendidikan bermutu negara dinamik, Kementerian Pendidikan komited menyediakan kualiti pendidikan yang saksama bagi generasi akan datang yang dipandu dengan nilai-nilai Melayu Islam Beraja dan melengkapkan para pelajar dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran abad ke-21. Sebagai organisasi profesional dan dinamik, Kementerian Pendidikan menyediakan program-program pendidikan yang holistik dengan kurikulum yang relevan dan bermanfaat dan responsif terhadap kepribadian pelajar.
Pelan Strategik Kementerian Pendidikan 2018-2022 menggariskan 3 objektif strategik bagi mencapai visi dan misinya, iaitu mentransformasikan sumber tenaga manusia yang ada ke arah budaya yang berasaskan prestasi, menyediakan akses yang seksama kepada pendidikan berkualiti dan melibatkan pihak yang berkepentingan bagi perkongsian accountability dalam kemajuan pembelajaran pelajar. Penaikan taraf bahagian perkembangan sumber tenaga manusia menjadi Jabatan Pengurusan Pendidikan untuk menerajui usaha mentransformasi sumber tenaga pengajar yang melibatkan 4 domain utama, iaitu pemilihan dan pengampilan, penempatan semula, perkembangan kerjaya dan persaraan antara inisiatif mentransformasi sumber tenaga manusia yang ada ke arah budaya yang berasaskan prestasi. Dalam usaha mencapai wawasan negara 2035, strategi pendidikan mengutamakan program-program yang menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat dan meluaskan akses kepada pendidikan tinggi. Sistem pendidikan negara abad ke-21 akan terus menyediakan akses yang seksama kepada pendidikan berkualiti melalui kepelbagaian laluan dan memenuhi keperluan pembelajaran untuk para pelajar pelbagai keperluan. Di peringkat antarabangsa, negara telah menyertai komitmen global untuk menyediakan pendidikan asas yang berkualiti bagi semua kanak-kanak, belia dan orang dewasa. Negara juga sudah mencapai sasaran matlamat pembangunan milenium dalam kadar literasi. Sepanjang lebih 100 tahun pendidikan formal dilaksanakan di negara ini, sistem pendidikan negara amat menitik beratkan pendidikan sepanjang hayat selaras dengan Perintah Pendidikan Wajib yang diperkenalkan pada tahun 2007. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengakhiri keberangkatan baginda dengan berkenan menandatangani lembaran kenangan. Kementerian Pendidikan akan terus giat berusaha membuat pelbagai perubahan dan perkembangan dalam menanai peranannya ke arah melahirkan model insan yang berkualiti dan mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saado Khairwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima menghadap Tuan dan Duta